Pagi ini saya bukan hanya hairan dan duka cita, tetapi saya juga takut bukan hanya untuk nyawa saya, tetapi untuk nyawa keluarga saya. Sebab saya menerima begitu banyak tuduhan, ugutan daripada mafia-mafia yang pada masa ini mencuri pasyak, mencuri tanah dan juga membuang sampah sarap di dalam kawasan-kawasan awam, kawasan-kawasan penduduk. Dan walaupun ada berbagai-bagai laporan polis yang telah dilaporkan, tetapi sampai hari ini tidak ada apa-apa tindakan diambil atas si mafia ini dengan geng-geng dia, tonto-tonto dia, lori-lori dia dan sebagainya. Dan apa yang terjadi iaitu walaupun pada masa ini tuan tanah pun telah membuat laporan-laporan polis, tidak ada apa tindakan diambil oleh Majlis Perbandaran atau golongan-golongan yang lain atas mafia-mafia tertentu. Ini tetapi semalam saya diberitahu si mafia ini telah membuat satu laporan polis atas saya dan dia tuduh saya ugut dia. Saya ugut dia, iaitu saya akan tembak dia dengan pistol saya dan peluru-peluru yang saya ada. Ini ialah satu tuduhan liar yang tidak ada asas sama sekali, dan ini hanya untuk membuat masalah untuk saya dan untuk persatuan-persatuan pengguna yang pada masa ini berlawan untuk hak-hak pengguna di negara kita. Dan sebab beliau telah membuat laporan sedemikian, saya dipanggil ke Polis Stesen Shah Alam untuk memberi keterangan. Selepas itu saya dibuat diri dengan orang-orang yang lain, di mana si pengadu dengan gangster-gangster dua datang dan pinpoint kepada saya, iaitu saya yang buat tuduhan itu. Selepas itu gambar saya diambil sebagai saya sudah jadi penjenayah, bukan Presiden Persatuan Pengguna yang jaga hak-hak pengguna ini. Ini sudah jadi masalah di dalam negara kita pada masa ini, di mana orang yang berjuang untuk pengguna dan untuk rakyat disinaraikan hitam dan dituduh dan macam-macam fitnah dan caci dikemukakan kepada saya. Apa yang terjadi? Lebih daripada 6 bulan yang lalu, Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam menerima begitu banyak aduan-aduan daripada penduduk-penduduk dalam well-wishers. Mereka kata ada satu golongan, satu geng mafia yang ada lori, ada kaki-kaki pukul, ada walkie-talkie, ada orang-orang atas yang menjaga, yang masuk kepada Taman TTDI dan ambil pasyak, curi pasyak di Sungai Damansara yang berdekatan dengan Taman TTDI Jaya dekat Jalan Montfort. Kes ini, walaupun laporan-laporan telah dibuat, walaupun ada penerbitan ini oleh TV3, tidak ada apa-apa tindakan diambil oleh orang orang yang belakang atau geng-geng yang belakang kegiatan haram ini. Mereka punya kabin-kabin ada di sana, pekerja mereka di sana, dia punya jentera-jentera di sana. 4 bulan yang lalu kita dapati dia ceroboh lagi satu kawasan tanah dekatan sungai itu yang dimiliki oleh TTDI Group of Companies. Mereka bercadang nak membina kondominium-kondominium di sana, sebab itu mereka bersihkan. Apa si mafia ini membuat? Dia masuk kawasan itu, dia ambil sampah sarap dari semua tempat-tempat di Selangor. Dia charge satu lori, saya diberitahu 100 sampai 120 ringgit satu lori. Dia bawa sampah-sampah dari kawasan-kawasan sana dan buang sampah-sampah itu dalam kawasan lapang ini. Bila dia buang sampah-sampah di sana dan dekat sungai itu, lebih banyak aduan-aduan kita menerima. So saya turun padang dan saya telefon majikan TTDI Group of Companies. Bila saya buat sedemikian, mereka beritahu sama saya, CEO dia, nama dia Mr. Lim. Dia beritahu saya, yang bagi Datuk, ini tidak kena dengan kita. Ada golongan yang ketiga, tangan hitam, yang dari siasatan dia dapati dia membuat kes-kes seperti ini seluruh negeri Selangor. Dia yang datang dan buang sampah-sampah dan dia akan membuat aduan-aduan. Mereka telah membuat 2 aduan polis.
Selepas itu, mereka telah menulis surat kepada semua majlis-majlis perbandaran di negeri Selangor memberitahu dia apa terjadi di tanah itu dan sekeliling. Tetapi sampai hari ini tidak ada apa-apa tindakan diambil oleh atas geng-geng tersebut. Tindakan nak diambil atas saya. Ini tidak ada keadilan. Ini tidak betul. Sebab itu saya nak tanya hari ini, siapa itu dalam belakang geng-geng ini yang mencuri pasir dan membuang sampah? Iaitu dia on daytime, in the daytime they can go to an area and dump rubbish. Daytime they can go and threaten people. Apa berlaku? Orang itu datang ke kawasan itu, ada dua geng, satu tuan tanah punya geng lagi, dan dia punya kaki tangan, dan yang kaki pukul punya geng ada yang lagi satu. Pada hari 29 petang bila saya balik daripada Putrajaya, saya nampak banyak kereta-kereta dan pajero-pajero di sana. Saya ingat ada pergaduhan. Sebab itu saya berhenti kereta, saya turun. Bila saya kemukakan ke tempat di sana, saya nampak tuan rumah punya kaki tangan di satu kumpulan. Saya nampak seorang Cina, ketua mafia dia bernama Alex, dengan dua kaki pukul dia. Saya pergi hadapan kepada dia, saya cakap tolong jangan buat gaduh-gaduh di sini. So ini kawasan perumahan, kawasan kediaman. Tolong angkat you punya sampah-sampah macam you dah agree. Keluar dari tempat ini. Dia cakap, kenapa you nak masuk campur? Saya akan ajar you. Tetapi saya diam. Kaki pukul dia yang nombor 2, yang tough lagi. Dia yang tengah-tengah. Dia kata, saya baru keluar dari simpang Renggam. Saya tahu mana Datuk tinggal. Jaga-jagalah. Dan dia tunjuk dia punya tattoo. Dalam tangan kirinya ada tattoo yang begitu besar. Dia tunjuk. Orang yang ketiga itu kata, kita nak ambil jentera kita keluar. Tetapi tuan tanah tak bagi kita angkat jentera kita keluar. Saya tanya tuan tanah, kenapa tak mau bagi dia? Dia kata dia dah setuju nak ambil sampah-sampah balik dan clear tanah saya. Saya bagi dia jentera dia. Sebab dia tak keluarkan sampah-sampah yang dia buang di sana. Sebab itu saya tak mau bagi balik jentera dia. Saya kata tolonglah selesaikan ini. So kaki pukul yang ketiga yang berdiri dekat dia, orang Samsing Alex itu, dia cakap, saya pun ada pistol. Saya ada pistol. Saya pun ada peluru. Saya boleh ajar dia. Saya boleh tunjuk saya punya perasaan. Saya punya kuasa juga. Sebab tu saya jawab. Saya cakap, baguslah semua orang ada pistol. Semua orang ada peluru. Nah, ini negara kita sudah jadi negara cowboy ke? Siapa dia orang? Siapa menjaga mereka? Siapa pelindung mereka? PM Malaysia Najib Tun Razak pun dah tanya, siapa pelindung ini orang supaya dia untouchables? Sebab dia beritahu saya, dia untouchables. Saya akan menunjukkan 3 hari sebelum itu, kita buat press conference di kawasan yang sama. Dalam press conference itu, bila kita buat press conference, kaki pukul datang, dan you boleh nampak di sini, lori-lori mereka, dia punya tonto. Selepas itu, ada kaki pukul turun nak ugut saya. Dan dia bagi saya, dia punya kaki tangan lagi satu ada sini dengan handphone. Dia bagi handphone kepada saya. Dalam handphone itu, orang bernama Hisham. Dan lagi satu nama Melayu. Dia kata, Datuk, jika nak selesai, boleh selesai. Kita dah selesai semua orang dah. Kita akan bayar Datuk 10,000. Cuci tangan aja. Saya kata, you siapa? Siapa you? Dia kata, jika tidak, kita tu pun tahu bagaimana kita nak ajar you. So, saya bagi balik handphone itu. Ini depan rakan-rakan kita jurnalis yang ada, yang ambil gambar. Dia ambil gambar yang begitu clear. Tetapi sampai hari ini, tidak ada apa-apa tindakan diambil. Siapa jadi mangsa? Siapa yang kaki pukul? Siapa yang samsing di sini? Siapa yang buat ugutan? Pagi ini saya nak minta untuk keadilan. Saya minta Menteri Dalam Negeri Dato' Isyamuddin dan juga menteri-menteri jemaah menteri untuk turun kawasan kita, turun ke negeri Selangor, turun, dan kita nak membuat satu siasatan yang begitu besar. Jika nak buat Royal Commission pun kita buat Royal Commission. Kita nak tahu siapa itu betul-betul dalang dan mafia belakang mencuri tanah, pasir dan juga membuang sampah sarap di semua kawasan.